A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil karim al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Pertama sekali mari kita sama-sama merafakkan syukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada malam ini, diberi kesempatan dan diberi peluang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kesempatan dan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Qala Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Mathalul ladzina hummilut tawrat ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Iaitu maksudnya yakni Allah yang telah membangkitkan daripada kalangan golongan yang ummi seorang rasul daripada kalangan mereka, yang mana tugasnya iaitu membacakan kepada mereka tentang ayat-ayatnya dan membersihkan mereka dan mengajarkan mereka kepada perkara iaitu hikmah dan juga kitab. Dan meskipun mereka sebelum daripada itu adalah berada dalam suatu kesesatan yang nyata, dan juga diutuskan kepada mereka yang lain yang belum bertemu dengan mereka, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Demikianlah kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada barang siapa yang ia kehendaki, dan Allah mempunyai kurniaan yang agung. Ini tuan-tuan daripada surah Al-Jum'ah. Surah Jum'ah ialah surah yang Allah Ta'ala turunkan di Madinah. Sebelum kita bercakap kenaan dengan surah Madaniyah, kita kena faham keadaan di Mekah dan juga di Madinah. Di Mekah Nabi berhadapan dengan dua golongan, iaitu pertama ialah mereka yang beriman kepada Allah, satu lagi ialah mereka yang tidak beriman kepada Allah. Dua golongan ni saja. Bila sampai di Madinah, Nabi berhadapan dengan 5 golongan. Golongan pertama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala daripada Aus dan juga Khazraj. Dan juga yang kedua ialah daripada mereka yang tidak beriman kepada Allah.
Masih lagi ada di kalangan penduduk Madinah yang tidak beriman kepada Allah, daripada Arab Badui dan sebagainya. Yang ketiga, golongan ketiga, iaitu mereka yang munafik, tidak beriman pada luaran, tetapi iman mereka, mana Islam mereka hanya dari sudut lakonan saja. Tidak beriman pada Allah tapi sembahyang kan, tapi sembahyang pun tak penuh kan. Solat di belakang Rasulullah, bila depan Nabi dia sebut bahawa inilah pemimpin yang kamu perlu taat, yang perlu kamu angkat. Ini orang munafik. Golongan yang keempat iaitu golongan yang disebut dengan golongan kelompok Yahudi, yang mana mereka ni bukan daripada kalangan munafik. Mereka ni bukan daripada kalangan munafik, tapi golongan ahlu kitab, daripada kalangan Yahudi yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendustakan kenabian Rasul dan menolak syariat yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan tidak beriman kepada Allah, tapi mereka menolak kenabian, mereka menolak Rasul, maknanya syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca dalam surah Al-Jumu'ah, Allah menceritakan, dan ayat-ayat ini ada diturunkan, dan ada ayat yang kita bacakan tadi, iaitu pada ayat yang kelima, iaitu Allah membantai golongan Yahudi, yang mana mereka merasakan bahawa mereka ni mulia, lebih mulia daripada bangsa-bangsa yang lain. Baik, kalau kita lihat pada ayat yang kedua, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyebut dialah yang telah membangkitkan, telah mengutuskan daripada kalangan ummiyin. Ummiyin dengan maksud mereka yang tidak boleh membaca dan menulis. Ini merujuk kepada bangsa Arab pada waktu itu. Golongan bangsa Arab kebanyakannya, majoriti mereka ni tidak pandai membaca dan juga menulis, kebanyakan mereka. Jadi dia tidak menjadi satu keaiban. Bila Rasulullah tidak boleh membaca dan menulis, dia bukan menjadi satu keaiban. Bahkan empat. Aus dan Khazraj adalah golongan beriman daripada sahabat Ansar. Maknanya ialah, dan kalau kita lihat ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pandai membaca dan juga menulis. Itu bukanlah benda yang keji di sisi masyarakat pada waktu tersebut. Kerana Rasulullah maknanya sama seperti mana majoriti masyarakat Arab pada waktu tersebut, mereka ni tidak boleh membaca dan menulis. Bahkan tidak membaca dan menulis Rasulullah itu merupakan satu kekuatan yang nak membuktikan bahawa Al-Quran itu turunnya langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Nabi boleh membaca dan menulis, mesti akan ada dakwaan-dakwaan yang menyebut bahawa Rasulullah ni dia mengambil, dia mencedok daripada kitab-kitab terdahulu. Mungkin Rasulullah ni dikata Muhammad ni dia pergi ke Basrah kan, dia pergi ke Syam, dia ambil daripada buku-buku terdahulu, kemudian dia cedok-cedok, kemudian dia karang, dia jadikan sebagai kitab kan. Jadi mungkin ada dakwaan-dakwaan sedemikian, tapi disebabkan Nabi tidak boleh membaca dan menulis, itu sebagai hujah yang kuat bahawa Al-Quran ini memang turunnya langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kita lihat bagaimana golongan bangsa Arab pada waktu itu, tuan-tuan, walaupun mereka tidak boleh membaca dan menulis, tapi mereka mampu merubah keadaan bangsa Arab yang pada asalnya sebelum daripada Nabi dibangkitkan mereka berada dalam satu kesesatan yang nyata. Rom dan Parsi tidak rasa teringin untuk menjajah maknanya kali tersebut ialah golongan maknanya kali tersebut di kawasan semenanjung Arab, di Mekah dan juga Madinah. Rom dan Parsi pun tak berminat. Nak sebut teruknya mereka pada waktu tu.
Tapi selepas 23 tahun, Islam yang dibawa oleh Rasulullah menjadikan bangsa ni bangsa yang mulia. Mulia bukan dengan sebab bangsa dia, tapi mulia dengan sebab Islam yang mereka bawa. Dan mereka maknanya melaksanakan tugas yang begitu baik, tuan-tuan. Mereka bukan sekadar menjadi orang yang mengamalkan Islam di semenanjung Arab, bahkan mereka lah sahabat-sahabat Nabi lah yang menyebarkan agama kan ke semenanjung seluruh dunia. Kan sampai dia punya agama ni sampai ke tempat kita, sampai ke Mesir dan sebagainya. Ini walaupun mereka ni tidak pandai membaca dan menulis, tapi mereka ni ada semangat yang luar biasa. Bila amalkan Islam dengan bersungguh-sungguh, mereka boleh sebarkan Islam tersebut kepada orang lain. Kita ni membaca boleh, menulis boleh, semua boleh. Kan? Semua ada, kan? Pensel ada, pen ada, kertas ada, semua kemudahan ada. Tapi kita tidak mampu melaksanakan seperti mana yang dicapai oleh Nabi dan juga para sahabat. Itu tuan. Dan juga ada hikmah kalau kita tengok perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula Rasulullah berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Nah, ada hikmah kenapa Allah memilih Sayyidatina Khadijah. Kita cuba melihat dari sudut kebaikan. Kemudian Allah hadirkan golongan-golongan anak-anak muda yang bersama dengan Nabi pada awal sewaktu mana berada di Mekah. Orang-orang muda saja. Kan Nabi berumur 40 pada waktu tersebut. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Umair, golongan-golongan yang mana orang-orang yang muda. Orang yang muda tetapi memiliki kefahaman tentang Islam. Sebab tu ulama sebut kalau orang muda dia ada kefahaman tentang Islam, dia datang ke rumah Allah, dia mengamalkan Islam. Kalau dalam kawasan masyarakat tersebut orang muda dia ada kesedaran ni tuan-tuan, itu di antara tanda-tanda kebangkitan Islam di tempat tersebut. Dia boleh tengok di masjid, kan? Dia bukan tengok di padang bola, tengok di masjid, kan? Nak tengok orang muda, kalau dia datang ke masjid 70% orang muda, 30% orang tua, itu tanda di antara Islam tu akan bangkit. Kalau 50% orang muda, 50% orang tua, itu juga ada tanda-tanda kebangkitan. Tapi kalaulah 20% orang muda, 80% orang tua, itu tidak ada kebangkitan. Tanda-tanda kebangkitan tidak ada di tempat tersebut. Sebab yang boleh menggerakkan Islam, dia bukan sekadar mengekalkan pengamalan Islam. Dia nak menggerakkan Islam, dia mesti orang muda. Kan semangat mereka ni cukup luar biasa. Kan sebab tu di kalangan sahabat Rasulullah ada orang muda, ada yang mana mereka yang lebih berumur. Dan masuk dalam peperangan. Di antara sahabat-sahabat Rasulullah mana Anas bin Nadir, kan, yang masuk dalam peperangan. Dia ni orang biasa, kan, orang biasa, tidak dikenali daripada mana bukan di kalangan pahlawan-pahlawan, bukan orang yang ada nama, orang biasa tuan-tuan, tapi orang yang sudah berumur, golongan veteran, tapi ada sikap ataupun semangat yang luar biasa. Waktu dalam peperangan Badar dia tak ikut, kerana perang Badar ni adalah perang yang mana pada asalnya bukan seruan untuk turun berperang, tapi mana turun keluar daripada Madinah ialah untuk menyekat kafilah dagangan Abu Sufyan. Tu asalnya. Bila sampai di mananya kafilah dagangan Abu Sufyan dapat melarikan diri, meloloskan diri, mana Allah mentakdirkan bertemunya, kan, mana Rasulullah dengan mana tentera yang dipimpin oleh Abu Jahal. Akhir sekali berperang, itu perang Badar. Kemudian perang Uhud ialah seruan yang secara rasmi. Nabi bincang dengan sahabat macam mana kita nak berperang di luar Madinah ke, kita nak berperang dalam Madinah ke, kan? Ini ada peperangan. Kemudian bila Nabi balik daripada peperangan Badar, mana Anas bin Nadir dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, kan aku tidak ikut dalam peperangan mana Badar, peperangan menentang golongan musyrikin kali pertama aku tak ikut. La inilah maknanya sekiranya Allah Taala memberikan kesempatan kepada ni, memberikan kesempatan kepada aku untuk
menyertai peperangan yang akan datang. Mana la yashhudani, maknanya nescaya pada waktu tersebut Allah Ta'ala akan menyaksikan apakah yang akan aku lakukan pada waktu tu. Ni orang semangat ni. Mana dia akan tunjukkan bahawa dia akan buat bersungguh-sungguh. Masuk perang Uhud tuan-tuan, bila masuk pada pusingan kedua, umat Islam berantakan pada waktu tu, soft jadi kucak-kacir. Lari kan, sahabat maknanya tidak dapat mempertahankan Rasulullah kan. Pada waktu ni lah maknanya ialah golongan musyrikin dia menyebarkan dia punya cyber kan, dia punya perang psikologi. Pada waktu tu dia kata Muhammad telah meninggal dunia, sehingga ada di kalangan para sahabat yang pedang tu bila pegang jatuh kan, seolah-olah habis, semangat dia habis. Anas bin Nadir yang veteran tadi disebut, dia kata bangkitlah kamu, bangkitlah kan, matilah kamu di atas matinya jalannya, maknanya mata ala mana bangkitlah kamu, matilah kamu di atas mati jalan Muhammad, maknanya jalan di atas jalan mana terkorbannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dalam peperangan musim yang kedua itulah kan, dia pergi tuan-tuan, dia mana dia masuk ke peringkat musuh, sehinggalah dia meninggal dunia. Dia syahid dalam peperangan Uhud. Dahsyat tak dahsyat kesungguhan dia, sehingga disaksikan oleh mana sahabat Rasulullah pada waktu tu. Dia kata, aku tengok mana Anas bin Nadir berperang ni sungguh dahsyat, aku pun tak boleh buat seperti mana dia. Walaupun aku ni orang yang muda, pahlawan, maknanya ada pengalaman, tapi nak tiru seperti mana yang dilakukan oleh Anas bin Nadir tak boleh buat. Bila lepas peperangan tuan-tuan, orang cari jenazah Anas bin Nadir, mereka tak jumpa tuan-tuan. Cari tak jumpa. Mereka mendapati ada satu mana jasad yang hancur muka dia, hancur badan dia. Cek, adakah ini Anas bin Nadir? Panggil saudara dia, saudara perempuan dia. Cek, jadi adakah maknanya bila cek adakah ini yang disebut dengan jasad Anas bin Nadir? Bila tengok pada bahagian kuku, tengok kuku, bahawa itulah memang jasad Anas bin Nadir radhiyallahu taala anhu. Jadi kerana muka tu hancur kan, penuh dengan tusukan pedang, anak panah, tombak dan sebagainya. Maknanya orang yang veteran kan, bukan sekadar orang muda kan, orang yang veteran juga kan memainkan peranan. Pengorbanan yang mereka lakukan tuan-tuan, sehinggalah Islam ni dapat sampai kepada kita. Sebab tu bila kita baca, kita jangan menganggap bahawa ummiyin mereka itu ialah tidak tahu membaca dan menulis, mereka itu merupakan kelemahan mereka. Tidak. Tapi itulah merupakan kekuatan yang mereka ada pada waktu itu. Mereka ni tidak boleh membaca dan menulis, menyebabkan anasir-anasir pemikiran luar tidak masuk dalam kalangan masyarakat. Waktu tu tuan-tuan, buku-buku tamadun falsafah Greek sudah ada kan, yang bahasa Yunani semuanya dah ada dah dalam tamadun, dalam kerajaan Rom dan juga Parsi. Sebab tu berkembangnya dia punya ilmu kan, ilmu Islam ni kenaan dengan takwil ayat mutasyabihat dia jadi keluar ni ialah selepas daripada Islam ni masuk ke Basrah dan kepada Iran, bila jatuhnya kerajaan Parsi kan, bila buku-buku tersebut banyak diterjemahkan, mana berkembangnya ilmu pada waktu tu kan. Jadi munculnya ilmu-ilmu yang macam ni. Pada awal tidak, kerana bangsa Arab pada waktu tersebut mereka tidak terdedah dengan kefahaman yang pelik. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita dengar dia punya pengalaman orang, dikata kalau nak ajar orang yang kosong ni lebih mudah daripada orang yang ada ilmu kan. Orang yang ada ilmu yang sesat kan, orang yang ada ideologi, lebih payah untuk kita ajar berbanding daripada orang yang kosong. Orang yang kosong ni tuan-tuan, kita cuma isi dia saja. Tapi kalau orang tu berfikiran, berakidah dengan akidah yang sesat, kita kena buat dua kerja. Yang pertama, kita kena cucikan dia terlebih dahulu.
menyatakan bahawa pemikiran dia, pegangan dia itu adalah pegangan yang salah, kemudian barulah kita perlu isi. Ini dua kerja kena buat. Tapi kalau orang yang kosong ni, kita isi saja. Kan? Sebab tu dalam pendidikan anak-anak, kan, sebelum mereka mengenali ilmu yang sesat, ilmu ideologi barat sebagainya, isikan mereka tentang Islam terlebih dahulu. Tanam akidah tentang Islam, kenalkan mereka tentang agama, kan, bagi mereka dapat menyebut Allah dan mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, kita akan menjadi masalah, tuan-tuan. Kalau kita lewat memperkenalkan agama kepada mereka, kan, mereka tidak ada asas yang kukuh. Kan, dalam masyarakat sekarang ni banyak ilmu-ilmu macam ni pelik, banyak, kan. Jadi nak mendapatkan ilmu ni, dia punya pendedahan kepada ilmu ni mudah, kan. Tapi yang payahnya pada hari ni ialah untuk nak mengenal pasti apakah ilmu tu betul ataupun salah. Itu payah sekarang. Kita nak dapatkan maklumat mudah, tapi kita nak kenal pasti maklumat tu adalah maklumat yang benar ataupun palsu, itu payah, susah, kan. Kalau zaman dulu orang sebut bahawa belajar ni dia kena makan masa. Nah, belajar ni ialah dia kena 10 tahun, 20 tahun baru boleh jadi ulama. Kemudian muncul golongan-golongan yang belajar universiti sebagainya 4 tahun kan boleh kritik ulama dah. Rasa pandai dah. Yang ngaji 20 tahun, yang 4 tahun lebih pandai kita sebut. Ish, pandai orang ni. Ngaji sikit je tapi boleh kritik ulama, kan. 4 tahun tu pun kita rasa tak patut dah orang ni. Yang lebih dahsyat sekarang, tuan-tuan, kan, bukan setakat 4 tahun dia belajar. Dia tak masuk kelas, tak buat assignment, tak pegang buku, dia pegang makna handphone je. Dia pegang handphone, dia pegang Facebook je, kan. Dengan satu status dia baca, dia boleh hukum bahawa ulama ni sesat. Lagu hebat. Itu lagi dahsyat. Maknanya kita tak tahulah nak kata apa. Kalau dulu kan dia ada juga hujah-hujah dia. Sekarang ni hanya baca satu status, kan. Baca status, tengok video yang 10 minit, 11 minit, kemudian dia sebut, sesat ni, kan, tak patut buat. Hujah apa? Hujah, macam itulah hujah dia, kan. Ini pemikiran, tuan-tuan. Ke mana kita mudah untuk mendapatkan maklumat, tapi kita tidak ada maknanya kemampuan untuk menapih maklumat tersebut adakah benar ataupun salah, kan. Tu mana cuba tuan-tuan bayangkan, satu status dia tak akan dapat menyamai satu buku, kan. Lembaran 2-3 buku ni pun kalau buat dalam satu status panjang, tuan-tuan, kita tak mampu nak baca, kan. Bila dia tulis status, kan, dia mainkan dengan emosi, kan, dia buat susunan yang baik, dia ada kelebihan untuk tackle emosi kita. Dia dapat melihat, kan, dia dapat maknanya membuat kita melihat sesuatu yang kebatilan tu nampak jadi benar, kan. Dia macam orang jual produk lah, kan. Orang jual produk tu, produk dia beli 5 kilo je contohnya, tapi dia packaging dia lawa, kan. Dia letak dalam bekas yang comel, kemudian dia panggil pula orang yang ada pengaruh untuk promosikan produk tu, nampak seolah-olah produk tu benar, padahal produk 5 kilo je contohnya. Ini dia memainkan emosi kita. Kita tak dapat untuk mengenal pasti sama ada maklumat, kefahaman itu betul ataupun salah. Sebab tu mustahak belajar ni dia mesti berguru, kan. Untuk pastikan kefahaman yang kita dapat tu adalah kefahaman yang bersambung daripada seorang guru kepada seorang guru sampailah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nak mustahak pada sanad ni bukan pada nama, tuan-tuan. Bukan kita nak bangga bahawa aku ambil daripada ni, pada ni, tak. Yang mustahak daripada sanad tu ialah kefahaman. Dia nak pastikan kefahaman tu sama, tidak salah. Membaca dengan sendiri itu akan membawa kita mungkin salah dalam pembacaan kita, dalam makna membuat analisis, maknanya dalam kita membuat sewaktu mana kita membuat kita baca satu benda tadi, kan. Jadi sebab itulah kita jangan memandang bahawa golongan ummi ini mereka ni ialah golongan yang lemah pada waktu tu. Jadi mereka ni bangsa yang hebat, kan.
Sebab tu Allah Ta'ala memilih mereka. Kalau kita tengok ialah Nabi SAW ini dipilih daripada kalangan bangsa Arab. Kan dia bangsa Arab ni daripada susu galur Nabi Ismail. Rasulullah daripada susu galur Nabi Ismail. Kebanyakan para nabi diambil daripada susu galur Nabi Ishaq. Kan Nabi Ishaq, kemudian lepas Nabi Ishaq Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Ayub, Yusuf, maknanya Musa sampailah akhir. Kan Nabi Isa juga daripada susu galur Nabi Ishaq. Kan semua para nabi ini selepas daripada Nabi Ibrahim, mana dia akan melahir daripada susu galur Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dia ada 2 orang anak, Nabi Ishaq dan juga Nabi Ismail. Bila ramainya para nabi ni lahir daripada kalangan Nabi Ishaq, Bani Israel, mulalah golongan Bani Israel ni mereka menyata, maknanya pada waktu tu mereka menyebutlah mereka lah bangsa yang mulia, kerana Allah Ta'ala memilih bangsa mereka untuk mana diutuskan Nabi dan juga Rasul. Kemudian bangsa mereka jugalah bangsa yang mana Allah Ta'ala pilih untuk memikul mana amanah syariat. Banyak kefahaman-kefahaman mereka dalam merendahkan bangsa-bangsa yang lain. Kan? Mereka sebut bangsa lain tak mampu untuk memikul amanah syariat ni. Maknanya amanah syariat yang boleh, maknanya orang bangsa yang boleh memikul amanah syariat ni ialah daripada kalangan bangsa mereka. Dan mereka menganggap bahawa susu galur daripada Nabi Ismail tidak ada nabi, tidak ada rasul. Sebab tu mereka menganggap bahawa itu adalah keturunan yang tidak, seolah-olah keturunan yang tidak diiktiraf, kerana nabi rasul tak ada. Akhir sekali kan keturunan rasul nabi itu lahir daripada susu galur Nabi Ismail alaihi salam. Nah, sebab tu Nabi pernah sebut, Nabi kata kan para nabi dan rasul ni dia seperti mana yang disebut dengan batu bata, kan, susunan batu bata, tapi tak sempurna. Kan, mana bila lahirnya Rasulullah, itulah yang menyempurnakan susun bata tadi. Kan, jadi ada, walaupun mereka sebut bahawa mereka ni mulia dengan sebab para nabi dan rasul tadi, jadi untuk menyempurnakan dia punya syariat, kan, dia punya agama tersebut, kan, Nabi sebut ialah dialah yang maknanya yang disebut dengan bata terakhir dan menyempurnakan susunan binaan tu tadi. Kalau kita tengok golongan Yahudi ni, mereka menganggap mereka mulia dengan sebab itulah mereka diberikan kitab dan mereka jugalah yang maknanya yang menanggung syariat tersebut. Kalau kita baca pada ayat yang ayat yang kelima, tuan-tuan, kan, kita baca pada ayat yang kelima. Kalau lepas ni tuan-tuan balik, tuan-tuan tengok pada ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyebut, Tuhan kata mathalul ladzina hummilut taurat, perumpamaan bagi orang yang memikul Taurat, memikul kitab Taurat. Sebab mereka ni kata mereka ni mulia dengan sebab memikul Taurat. Kan bangsa lain tidak mulia sebab tu tidak diberi taklifan untuk memikul syariat. Sebab tu ada pandangan daripada mereka, mereka ni mulia, mereka buat seumpama mereka ni seekor keldai. Bangsa Yahudi ni seperti mana keldai, bangsa lain seperti mana anjing. Kan, keldai dalam ayat ini Allah membatai balik mereka. Cuma dalam kitab mereka sebut keldai itu ialah menunjukkan bahawa mereka ni mulia, mereka tu hebat. Kenapa? Kan disebut, dikata kalau contoh 15 bebanan diletakkan di atas makna keldai, kemudian 3 bebanan diletakkan di atas seekor anjing. Seekor anjing belum tentu boleh bergerak dengan 3 bebanan tadi. Tapi keldai walaupun diletakkan dengan 15, kan, dengan 15 bebanan dia boleh bergerak. Kan, sebab keldai ni kuat. Kalaulah ambil satu bebanan daripada anjing tersebut, kemudian letakkan di atas keldai, jadi yang anjing itu jadi 2, yang keldai itu jadi 16. Keldai boleh bergerak, anjing ni belum tentu boleh bergerak. Kan? Ambil lagi satu letak ke atas keldai, keldai jadi 17. Kan, anjing jadi 1. Yang satu tu pun anjing tu belum tentu boleh bergerak, mereka boleh bergerak lagi.
Kalau ambil semua bebanan letak di atas keldai tadi, 18 bebanan diletakkan di atas keldai, kan mereka pikul keldai tersebut, kan keldai tu boleh bergerak. Anjing tidak memikul bebanan, barulah anjing boleh bergerak, kan. Dia nak buat perumpamaan bahawa mereka ni mulia seperti mana keldai tadi. Walaupun dipikul dengan syariat yang begitu besar, yang banyak, ada kitab Taurat, mereka boleh bergerak sebab mereka bangsa yang hebat. Golongan bangsa lain tidak diberikan syariat baru boleh bergerak. Kalau diberikan syariat kepada mereka, mereka tidak boleh bergerak, kan. Sebab itulah Allah Ta'ala menjawab balik, kan. Perumpamaan keldai yang mereka sebut mereka mulia dengan sebab keldai, Tuhan sebut perumpamaan keldai ni adalah hina, kan. Mereka kata keldai ni mulia, Tuhan jawab balik keldai tu seperti mana orang yang memikul kitab Taurat, seperti mana kamathalil himari yahmilu asfara, seperti mana himar yang memikul asfara. Asfar ni makna buku-buku, kan, sifil-sifil mereka, kan, buku-buku mereka daripada kitab Taurat. Mereka pikul dalam keadaan mereka tidak mengetahui apa yang mereka pikul. Pikul saja tuan-tuan, tetapi tidak mengetahui. Jadi sebab itulah kalau kita tengok bahawa keldai ni memang dia ada kekuatan untuk pikul. Tapi bila dia pikul barang tuan-tuan, dia tidak mengetahui dan tidak mengetahui nilai apa yang dia pikul. Dia pikul bunga pun, dia pikul apa makna rumput ke, kira sama saja. Contoh kita letak bunga za'faran di atas keldai. Keldai A letak bunga za'faran. Keldai B kita letak mana rumput. Kan? Dua-dua keldai ni sama saja. Dia hanya bergerak saja, tapi dia tidak mengetahui apa yang mereka pikul. Ni mana perumpamaan golongan Yahudi ni, dia ada syariat saja tapi dia tak amalkan syariat tersebut, kan. Maknanya dia menyebut bahawa syariat, tujuan syariat ni menunjukkan pengabdian kepada Allah, tapi mereka membangga-bangga dengan kitab Taurat. Mereka ubah kitab Taurat, mereka sebut mereka beriman kepada Allah, tapi maknanya pada masa yang sama mereka tidak beriman kepada rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan paling teruk mereka mendustakan dalam keadaan mereka tahu bahawa rasul mereka ni adalah benar. Bagi azan ke tuan-tuan. Insya-Allah kita sambung sikit lagi. Ayat terakhir.
Okey, baik. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah keadaan golongan, iaitu golongan Yahudi, golongan Bani Israel yang hanya yang hanya berbangga dengan kitab Taurat tapi tidak mengamalkan kitab Taurat tersebut. Jadi dengan sebab mereka tu menganggap bahawa mereka mulia, sebab tu mereka menafikan nabi-nabi dan juga rasul-rasul seperti mana Nabi Yahya, Nabi Isa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam keadaan mereka meyakini bahawa itulah nabi akhir zaman, tetapi mereka menolak. Sebab apa? Sebab mereka merasakan bahawa dia punya pun, maknanya bangsa mereka tu lebih hebat daripada bangsa-bangsa yang lain. Sebab tu dia punya keturunan ni, bangsa ni, dia tidak menjamin seseorang tu masuk syurga ataupun tidak. Yang menjamin masuk syurga ni ialah dengan sebab iman dan juga amal soleh. Siapa pun kita tuan-tuan tak penting, daripada latar belakang maknanya pendidikan macam mana pun tak penting. Yang pentingnya ialah mana iman dan juga amal soleh kita. Tak guna tuan-tuan kita daripada keturunan yang baik, keturunan maknanya kuat, dia punya pegangan agama tapi tidak beriman kepada Allah. Dia punya asas dia mesti faham, mesti beriman dan juga amal soleh, kan? Sebab tu kita tidak boleh, kan, kita rasa bahawa orang tu mulia dengan sebab kelebihan yang dia ada. Kita angkat seseorang mulia seseorang dengan sebab kelebihan yang dia ada, tak betul. Sebab apa? Sebab orang ni ada harta banyak, orang ni ada pangkat tinggi, tak betul. Kalau kita tuan-tuan tertengok dalam kisah Nabi Yusuf, raja yang memerintah Mesir pada waktu tu lebih bijak daripada kita hari ni. Raja tu kata, wa qala al-maliku tuni astakhlishu li nafsi. Bawalah Yusuf tu, bawalah untuk dia datang jumpa dengan aku. Raja tu dia boleh minta Nabi Yusuf, maknanya minta pengawal tu bawa Nabi Yusuf datang berjumpa dengan dia. Dia kata, aku nak berikan tempat yang khusus kepada Yusuf ni. Kenapa dia nak berikan tempat yang istimewa kepada Nabi Yusuf? Nabi Yusuf bukan orang yang terkenal, dia bukan daripada keturunan yang dikenali, dia tak ada nama pun. Kalau sekarang enggak, Facebook mungkin tak ada, kan? Tak ada pengaruh di kalangan masyarakat, tak ada. Tapi kenapa dia diangkat? Kenapa raja tu mengangkat dia, memberikan penghormatan kepada dia? Pertama, kerana dia mempunyai ilmu. Dia dapat menafsirkan mimpi yang dialami oleh raja. Mana ilmu menafsir mimpi pada waktu tu adalah mimpi, mana ilmu yang diangkat. Pembesar-pembesar tak ada yang boleh menafsirkan mimpi, tapi Nabi Yusuf boleh, kerana dia mendapat ilmu langsung daripada Allah. Yang kedua, kerana Nabi Yusuf ni, kan, dia seorang yang mempunyai keterampilan akhlak yang baik. Nah, dia bukan sekadar bijak, bukan sekadar ada kemahiran, ada skill, tapi dia ada integriti. Bila mana mula-mula raja bagi tawaran pada dia untuk bebaskan dia, dia sebut, dia kata jangan bebas lagi. Mana dia nak keluar dalam keadaan nama dia dibersihkan. Raja panggil perempuan-perempuan yang menggoda dia. Dalam peristiwa, maknanya dalam peristiwa yang mana perempuan yang ada nama pada waktu tu dipanggil dalam satu majlis, kemudian mereka diberikan pisau dengan buah, kan, kemudian mereka memotong tangan mereka sendiri. Waktu tu, kan, raja ni panggil semua sekali, walaupun dah lama dah panggil, tanya apa sebenarnya yang berlaku pada waktu tu. Perempuan ni menjawab, dia kata, kamilah yang menggoda Yusuf. Dan kemudian isi Al-Aziz menyebut, dia kata, kamilah, dialah yang menggoda Yusuf, tidak bersalah. Jadi maknanya walaupun orang ni dia tampan, orang muda tuan-tuan, kan, tetapi dia tidak tergoda dengan ajakan-ajakan untuk melakukan maksiat pada Allah. Maknanya dari sudut akhlak dia bagus. Dua benda ni tuan-tuan, kalau kita angkat seseorang dengan sebab dua benda ni, kan, insya-Allah kita akan dapat manfaat, kan. Bukan dengan sebab kenapa angkat dia, kerana dia ni hebatlah, ada pengaruh dia. Kalau dia bercakap semua orang dengar, tak betul, kan. Mesti dua benda ni tuan-tuan. Kita sebab tu kita tengok hari ni kita ni bukan ketandusan orang yang cerdik pandai. Orang cerdik pandai banyak di kalangan kita,
Tapi kita hari ini ketandusan orang yang ada integriti yang baik. Kita ada orang yang mananya mempunyai akhlak yang baik tapi kurang dari sudut kemahiran, kan? Dua benda ni penting tuan-tuan hari ni. Sebab tu kita didik anak kita untuk dapatkan kemahiran yang betul, ilmu yang baik, ilmu yang bagus, tapi akhlak dia mesti didik, kan? Itulah yang disebut, maknanya ialah kita mulia bukan dengan sebab apa yang kita dilahirkan berada pada keturunan, kedudukan sebagainya, bukan. Tapi kita mulia dengan sebab amalan kita, dengan akidah kita, dengan akhlak kita, dan juga dengan apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Itu tuan-tuan. Jadi jangan kita maknanya meletakkan taraf-taraf kepada manusia, kan? Kita lahir daripada keturunan yang baik, kemudian kita meletakkan taraf, tak betul lah, kan? Jadi itulah perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan dalam surah ini, kan, supaya kita ni menyedari, kan, tidak seperti mana bila Allah Ta'ala membantai Yahudi, kan, itu menjadi pengajaran pada kita. Jangan kita jadi seperti mana golongan mereka yang hanya berbangga-bangga dengan Taurat tetapi tidak mengetahui isi kandungan dan tidak mengamalkan dia punya yang disebut dengan isi kandungan kitab Taurat tersebut. Jadi cukuplah sekadar itu saja tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati dan memberkati pertemuan kita pada malam ni. Jadi yang baik terdatang daripada Allah, yang betul kelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin rabbal alamin. Allahumma yanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.